Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia hari ini. Hari ini 22 Ogos 2023 bersama dengan Fetri Aya dan saya Daya Bakar. Itu dia. Kita dah masuk ke 5 Safar, permulaan yang baru dan kita harapkan ada momentum yang terbaik. Bentar lagi kita dalam sambutan bulan kemerdekaan, Hari Kebangsaan. Semoga bertambah cinta pada Pertiwi. Kita kalau boleh cuba sebaluaskan tentang apa yang termaksudkan tentang setia pada negara, kecintaan pada Pertiwi ini dan perjuangan untuk negara yang tercinta. Kalau boleh ada bendera, kita kibarkan. Betul. Kalau apa sahaja yang anda boleh lakukan untuk negara, kita lakukanlah dengan sebaik mungkin. Ya, boleh mula hari ini ya. Kita kiranya dah menghitung hari dah. Okey, baiklah. Selain daripada menghitung hari. Dua lah. Saya dan juga untuk Hari Kebangsaan lah. Okey, mungkin semua nampak ya. Kita ada ibu hamil hari ini, perjuangan yang berbeza, rezeki berbeza. Betul, siapa sangka tahun ini ada rezeki baru yang akan hadir saja. Sebab itu saya teringat kata Imam Syafi'i katanya, jangan cemaskan hari esok sebab akan ada rezeki yang baru. Masya Allah. Jadi itu mungkin boleh jadi idea anda untuk hasilkan caption hari ini ya. Baik, jadi saya dan Fetri Aya hari ini di Malaysia hari ini seperti biasa, kita banyak perkongsian yang menarik dan salah satu yang kami ingin kongsi kepada anda iaitu Amiruddin sekali lagi angkat sumpah MB Selangor. Ya, Datuk Seri Amiruddin Syariah selesai mengangkat sumpah Menteri Besar Selangor ke-16 di Istana Alam Shah Kelang semalam. Ini untuk penggal yang kedua dengan lebih kurang 10 lagi exco baru yang melapikan, sekira melihat dari exco ada pelbagai bangsa di situ yang berganding baru untuk memajukan Selangor dan Pertiwi tercinta. Ya, benar. Jika anda belum tengok lagi video, kami kongsikan di skrin anda sekarang. Ini dia kejadian berlaku semalam. Dan ini adalah perkembangan baru daripada negeri Selangor. Seterusnya kita ke Kedah pula. Kalau di Kedah, 10 exco. 10 exco Kedah angkat sumpah. Mungkin kita boleh bukakan? Sekejap ya. Okey, tak apa. Saya tutup LCD. Okey. Kita bacakan. Okey. Kami ada sikit gangguan teknikal tapi skrin memandu anda. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang juga merangkap bagi perancang ahli awal tanah dan sebagainya. Ini senarai lengkap exco bagi negeri Kedah Darul Aman. Dia nama-nama yang anda boleh lihat ataupun anda boleh lihat juga di portal-portal di mana mengkongsikan tentang siapakah 10 exco Kedah yang angkat sumpah. Baik, seterusnya kita dah bercerita tentang negeri Selangor, iaitu juga 10 exco Kedah dan kami ingin kongsikan kepada anda iaitu sebentar lagi sebenarnya kita akan bersama dengan seseorang, bagi saya orang yang berpengalaman dan suara beliau Masya Allah. Fetri Aya mesti tak sabar kan? Itu dah sebab saya dengar lagu ni masa darjah 3, darjah 5 macam itulah. Okey, saya tak nak bagi tahu umur saya berapa waktu tu. Tentunya saya lagi muda daripada Fetri, tetapi untuk anda mungkin peminat-peminat, hari kami bawakan beliau. Siapakah beliau? Dan saya sebenarnya tak, walaupun dah 20 tahun dalam industri, belum pernah berjumpa. Sebab saya ingat, bagi kita nak tanyalah, kenapa adakah balik Johor ke macam mana? Dan inilah penyanyi kita tampilkan untuk buat persembahan pada pagi ini. Okey. Melati Syukur. Melati memang, kalau ibu sebut Melati, mesti ingat arwah Maya Matahari. Bukan satu batch macam tu. Apa kata kita saksikan dulu sedikit bikisan video untuk anda kiranya kembali kepada nostalgia. Mari saksikan. Melati. Pak, balik Pak. Antara lagu yang menaikkan nama penyanyi Melati Syukur hampir 3 dekad lalu. Memulakan kerjaya sebagai anak seni pada tahun 1993, pemilik nama lengkap Nur Melati Muhammad Syukur, 50 tahun, mewarnai industri muzik dengan lagu-lagu popular bergenre pop dan balada. Meskipun namanya tidak segah penyanyi seangkatan pada masa itu, namun lagu seperti Demi Hari Esok kekal malas segah dan masih diputarkan di corong radio. Lebih istimewa, karya muzik penyanyi kelahiran Johor Bahru ini turut diabadikan dalam 2 album iaitu Melati pada tahun 1993 dan Bila Hatiku Rindu pada tahun 1996. Kini ibu kepada 2 cahaya mata ini lebih selesa menerima jemputan sebagai juri selain memenuhi undangan nyanyian di sekitar Johor. Malah sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada peminat turut menjadi sumber kekuatan buat Melati agar terus relevan sepanjang zaman.
Itu dia. Melati Syukur dengan lagunya Demi Hari Esok. Silakan. Dah siap bangun lagi? Siap bangun. Ustaz, saya macam, wah, tak sabarnya nak panggil ke sini ya. Oh, itu dia. Kepada jelah yang anda minati muzik 90-an, ini dia Melati. Yang mana itulah seingat saya masa tu kemunculannya sama lebih kurang Maya masa tu ya? Lebih kurang gitu. Okey, jadi macam mana? Saya ingat ketika album pertama, kedua, tiba-tiba hilang dari radar. Sebenarnya tak hilang. Tak hilang, Fitri. Sebenarnya saya masih aktif lagi menyanyi, menjuri tapi di sekitar Johor Bahru. Baik. Jadi waktu menetap di JB itu sebab apa? Menetap di JB, saya bertemu jodoh. Saya berkeluarga, ada 2 cahaya mata. Dan saya dengan sokongan suami dan juga ibu bapa, jadi saya teruskan juga saya punya karier. Baik, kalau saya lihat album ni, saya rindu saya untuk memegang album fizikal. Album fizikal seperti ini kan. So, sekarang kebanyakannya digital. Dan lagu Demi Hari Esok ni kira lagu pertama. Kau tengok terbitan ni pada tahun 1993. Betul. Masya-Allah, saya umur waktu tu baru 4 tahun. 4 tahun. Dia lebih kurang batch masa tu yang muncul juga Ning Maizura. Tapi Melati genre ni memang kemelayuan masa tu ya? Ya, betul. Siapa yang tetapkan konsep muzik masa tu? Sebenarnya konsep ni ditetapkan oleh pihak syarikat rakaman Jojo's Production pada masa tu. Sebab suara saya ni mungkin sesuai dengan dalam lagu irama Malaysia tradisional kan. Suara yang halus. Yang lembut-lembut lah. Macam tu. Jadi kalau ikutkan asal ni memang penyanyi ghazal ke apa? Tak, saya memang komersial lah. Saya menyanyi genre komersial. Lagu-lagu balada dan sebagainya. Ya, betul. Tapi boleh nyanyi lagi lagu tinggi-tinggi semua. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan saya sihat selalu. Sebab memang aktif menyanyi kan, tak pernah tinggal. Kalau nak ikut memang hari-hari sebenarnya praktis nyanyi kat rumah. Kan? Sambil kita masak tu, sambil mengemas tak kan. Tak tinggal sebab tu boleh polish kan. Baru nak tanya tips sebenarnya macam mana boleh suara sampai sekarang maintain kiranya. Alhamdulillah lah, berkat doa semua peminat yang sentiasa sudi menyokong, saya masih di sini. Masya-Allah. Sebab kalau ikutkan masa 90-an kan, peminat rajin hantar kad raya. Betul. Kan suka bagi surat masa tu kan. Sekarang pun masih ada juga lagi. Masih ada lagi? Ada, masih. Alhamdulillah. Macam mana kalau imbas kembali zaman tu macam orang kalau suka bagi hadiah hantar surat semua? Betul. Masa zaman yang awal-awal album keluar tu memang seronok. Kira kalau setiap minggu tu ada je pemberian daripada peminat, hantar ke office. Jadi saya datang office ambil macam-macam lah dia punya barang tu. Tapi yang memang saya tak boleh lupa, senaskah Al-Quran. Kita dalam pada kita menyanyi ni pun kita kena ingatlah kan. Sama-samalah, kita sama-sama. Masya-Allah. Ini gambar keluarga terkini ya? Ya, betul. Okey. Suami saya. Itu suami Suami nyanyi tercinta. Tak. Okey, dalam ahli keluarga ada tak anak yang mengikuti jejak Kak Melati? Ada yang nombor 2. Nombor 2. Adakah suaranya persis sama? Persis tu saya tak pasti, tapi bila dia menyanyi tu kira sedap dia dengar di telinga lah. Okey. Ini itulah dia apa ni, kalau orang yang dah lama tak berjumpa kan? Ya. Apa reaksi kalau berjumpa artis yang mungkin dah lama terputus hubungan? Kalau nak ikut, memang saya ni kurang dikenali sebenarnya. Baik. Saya dikenali cuma lagu dan nama saya Melati, tapi orangnya orang tak berapa kenal. Bila saya pergi mana-mana pun macam biasa je kan. Bila tahu saya teruja tengok tu terus
Syok pun dia terdiam. Betul ke ni puan? Betul ke kak? Betul ke? Ya betul. Bila dia suruh saya nyanyilah sikit. Betul lah betul. Macam kan? Sah ni. Saya ada baca Kak Melati di salah satu artikel katanya macam agak terkilan juga sebab lagu betul, Pak Balik betul. Pak tu selalu dimainkan di corong radio. Tapi orang tak kenal orang siapa itu. Orangnya. Alhamdulillah hari ini saya berada di MHI sebagai tetamu jemputan. Harap Inilah orangnya lagu inilah. Pak Balik Pak. Suka sangat lagu tu sebab dia macam kisah keluarga kan. Betul. Macam lagu tu kita akan dengar. Sebenarnya lirik lagu tu sedih. Sebenarnya. Sebab ayah kan dia kata Pak Balik Pak, mari kita menggali ubi. Nanti malam perut kita tak berisi. Maksud kena kerja keras lah. Kalau tidak nanti tak makan. Itulah. Bukan nak cakap apa bila dengar lirik lagu-lagu dulu ni kan dia ada mesej yang tersendiri. Betul. Okey. Ada peminat yang call tapi dia minta lagu Bila Hatiku Rindu. Bila Hatiku Rindu. Okay, saya nyanyi sikit lah. Okey, kita dengarkan. Bila hatiku rindu, ku terbayang wajahmu, fikiranku terganggu, mengenang kisah lalu. Bila hatiku rindu, tak seorang pun tahu, resah sepi di kalbu, ingin bertemu. Terus rasa daripada tak rindu, terus rasa rindu nak bertemu. Kalau majlis perkahwinan juga menyanyi jugalah ya? Ya masih. Okey, itu dia. Tadi ada sebut isu tentang penyanyi yang orang tak berapa ingat kan? Betul. Mungkin masa tu kurang gosip ke apa ke masa tu? Mungkinlah. Saya low profile. Lepas saya berumah tangga, saya kuranglah pendedahan pada Media masa tu. Media pun media pun kurang, saya kurang berdedahan sebab saya mungkin menyanyi sekitar Johor je. Jadi bila kalau di luar kawasan tu mungkin ada juga press ke reporter, jurugambar semua boleh berjumpa kan. Sebab saya kalau pergi balik tu je lah rutin. Dah terbiasa. Dah terbiasa lah. lah. Alhamdulillah tak ada lah. Alhamdulillah. Okey, kiranya kalau Kak Melati sampai sekarang saya pasti mengikuti aliran muzik semasa. Ya, kalau ada satu artis kira waktu kini yang kiranya Kak Melati suka ataupun macam minat lah. Siapa agaknya? Kalau zaman-zaman sekarang budak-budak BBNU ni lah. BBNU lah. Sebenarnya ada saya meminati suara Hakim Rosli. Betul tak? Betul saya sebut. Okay. Betul. Mungkin karakter atau projection suara tu yang mungkin saya minat lah. Dari situ. Dalam dua album ni tak lagu duet? Dalam ni ada. Berduet dengan Mamat dan juga Abang Rahmat Mega. Lagu Mamat yang mana Izzaz. tu? Lagu Bebas. Lagu Bebas. Okey. Dalam album pertama. Album pertama Dan juga saya berduet dengan Abang Rahmat Mega. Lagu Dihukum Janji. Okey, kiranya kalau diberi peluang lah. Ini kiranya kita cerita tahun 1993, 1996, betul Kak Melati? Kalau diberi peluang untuk menghasilkan lagu baru, rasa-rasanya lah kan. Bila kali Kecil tapak tangan ni, saya tak dah kan. Bila kali terakhir masuk studio rekaman? Ada satu lagu saya berduet dengan Fairuz Selamat. Tapi lagu tu dah lama lah. Mungkin dalam 20 lebih gitulah. 20 tahun lebih lagi tu. 20 tahun. 20 tahun 2000 lebih-lebih lah. Begitu lah. Fairuz Selamat. Tu lagu tu saya juga yang buat lirik. Baik. Mana tu lepas saya dapat khidmat cari komposer je. Betul. Penulis lirik kita ada Fatri Yahya. Boleh duet dengan Daya juga. Tapi kena ikutkan. Tadi saya ada dalam video tu ada juga lagu terbaru yang dinyanyikan kan? Untuk show. Sebenarnya saya ada lagu baru tapi mungkin belum ada rezeki kot. Saya nyanyi sikit lah ya boleh? Boleh. Mulanya bertemu, ku terpaut senyumanmu. Segalanya indah, ku lalui tanpa gundah. Tiap detik waktu, ku rasakan bahagia. Gelak tawa, rajuk manja, semua milik kita. Itu lagu baru ya. Itu lagu ni saya cipta, saya tulis lirik. Senang. Sebab ini pun dah biasa mencurikan semua kan? Ya. Lagu, tadi ada juga lagu terbaru yang saya dengar macam
lagu-lagu pop terkini juga nyanyi ya? Betul. Sebenarnya saya ni antara beribu-ribu peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baik. Jadi setiap kali kalau saya pergi nyanyi kerja kahwin ke apa kan, saya akan selitkan satu lagu beliau. Baik. Macam Dayang lah kan? Lagu biasa dinyanyikan? Lagu apa? Biasa lagu Siti, lagu apa? Lagu Wajah Kekasih. Betul lah suara kan jadi macam halus, lembut sesuai. Tapi itulah saya nak dengar juga lagu Wajah Kekasih. Itulah saya pun ingin lah. Nak dengar juga Betul sebab betul tak lagu dapat pergi Siapa show. Han kan? Boleh cuba sikit Kak Melati? Ku menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan tiada lagi bermaya. Betul ke saya nyanyi ni agaknya? Betul. Kini kehilangan sebuah harapan bagaikan cinta yang terkubur. Okey. Nasib baik saya tak minta sambung chorus. Kalau chorus lagi tinggi. Masa kejap lagi sebenarnya, kita tak akan biarkan Kak Melati pergi begitu saja. Sebab lagu favourite tu lagu. Itulah lagu favourite lagu ni, lagu Pak Balik Pak. Tu kejap lagi. Sebelum kiranya sepanjang Malaysia hari ini kena tunggu bila akan Saya nyanyi. Sampai anak Kak Melati kena popularkan lagu ni kat TikTok. Betul lah. Dia boleh remix ke. Lagu ni mesej dia bagus sangat. InsyaAllah. Kan, boleh cuba ya, boleh fikir-fikirkan. Okey, kita cakap terima kasih. Sebab Sama-sama. sekarang ni kita nak berehat dahulu. Ya. Sementara kami nak cuba hafal lirik lagu Pak Balik Pak untuk nyanyi sama-sama kejap lagi. Tapi itulah dalam lagu tu ada satu jenis makanan. Apa tu? Bubur pisang. Teringin ke? Kita berehat sebentar. Okey, kembali sebelah sini. Abang pernah bekam? Pernah bekam dekat badan lah, mostly dekat badan. Salah satunya sunnah tu pun sunnah lah kan. Lepas bekam tu, bila dah lepas je bekam, badan tu rasa ringan. Sebab bagi saya untuk orang lelaki ni macam perempuan, ialah dia untuk darah kotor dia melalui head. Macam lelaki ni darah kotor dia melalui itulah kita nak keluarkan darah kotor tu. Contoh orang yang buat kerja-kerja berat ni, eloklah buat bekam ni. Badan lagi sedap sikit. Saya tak pernah lagi bekam. Kenapa tu? Saya sebenarnya ada sikit takut dekat jarum lah kan. Sebab kita tengok ada darah, lepas tu benda tu, teknik tu perlu dilukakan. Lepas tu baru dia masuk cupping kan. Ada sikit seram lah. Tapi ada tak keinginan tu? Ya, ada. Sebab kita tahu bekam ni ada kebaikan, banyak kebaikan lah. Depan rumah saya ada buat khidmat bekam. Saya memang nak ada niat dah pergi tanya dia, tapi saya baru lepas operation, so kena tunggu dalam sebulan 2 bulan baru saya boleh buat khidmat bekam. Saya buat masa ni tak pernah bekam lagi dah. Ya. Sebab apa tu? Sebab mungkin jarang ada peluang. Lepas tu keadaan buat masa ni pun alhamdulillah lagi tak ada, insya-Allah lah tak ada apa yang penyakit mengenai nak kena bekam je lah. Saya pernah tengok orang bekam dan saya pernah hantar orang untuk pergi bekam. Saya pernah lah dengan apa cucuk-cucuk jarum. Bukan kata saya takut tak. Buat masa ni keadaan mungkin alhamdulillah lagi lah. Kadang-kadang ada yang berpenyakit untuk kena bekam tu, macam darah kalau pening ke apa ke. Alhamdulillah dia balik elok saya tengok. Kita pun usia mungkin meningkat. Kita tak boleh jangka lah. Kita selalu sihat ke tidak lah. InsyaAllah saya akan cuba bekam nanti. Ya, antara mitos, fakta, ketakutan, kebimbangan semua ada kita akan bincangkan pada pagi ini sebaik mungkin bersama dengan Encik Nik Fairuz Hakim Nik Omar, Pertubuhan Aku Bekam Malaysia, dan Encik Syamsul Farouk Disma itu daripada Pertubuhan Aku Bekam Malaysia juga. Selamat datang. Ya. Baik, tadi saya nampak bila tengok video tu macam angguk-angguk ada, geleng-geleng ada. Geleng-geleng tu sebab tadi ada kesilapan katanya fakta. Dia kata kalau perempuan darah keluar melalui darah haid semuanya kan. Betul. Laki kena buat ni lah. Jadi itu semua salah kan faktanya? Atau mungkin kita boleh bincangkan. Dia maksud darah tadi memang kalau kita kata orang perempuan boleh keluar darah haid lah, darah haid tadi. Dan juga boleh juga keluarkan melalui kaedah bekam. Boleh juga. Kita macam yang tu yang bekam. Kita kata yang darah haid ni yang biasalah, normal. Tapi kalau yang kita buat ni di permukaan kulit. Permukaan kulit. Bukan permukaan kulit. Apa beza yang ditoreh dengan yang menggunakan teknologi apa? Macam
pen ke betul? Pen, tusukan. Tusukan. Jadi yang ditoreh tu dia yang sekarang ni pakai pen lah. Yang kita pakai sekarang ni pen. Yang toreh ni yang kaedah lama lah, kaedah lama. Tapi ada yang masih gunakan toreh tu. Tapi kalau ikut yang terbaru ni mengikut kaedah terbaru kebanyakan yang pakai yang pen lah. Baik. Okey, jadi mungkin Cik. Ada di antara penonton Malaysia hari ini yang pernah berbekam atau tidak pernah kerana katanya ada ketakutan sedikit. Nak tahu sebenar-benarnya, macam saya sendiri pun sejujurnya tak pernah bekam. Okey. Saya bekam ni adakah sakit ataupun bila dia tengok darah tu jadi terus rasa ni mesti sakit ni. Sejujurnya. Okey. Dia cerita bekam, kalau kita kata bekam ni ada dua kan, bekan angin, bekan darah. Bekan angin, bekan basah. Okay. Jadi kalau kita tengok kalau bekan kering lah, bekan kering ni dia tidak ada rasa lah. Cuma yang cerita tadi bila bekan basah tadi. Bekan basah ni kalau kita tengok kalau yang pakai pen tadi. Pen tu kita panggil lancet lah, lancet tadi. Yang tu sekarang ni dia bila pakai pen, dia kita tak guna tangan lah. Bila pakai pen tu bila dia tekan tu dia puncher ataupun ditusuk tu laju. Seperti acupuncture ke? Tak sama. Acupuncture kita tak guna satu. Dia ada dalam pen tu dia ada spring. Oh, okey. Bila kita tebuk tu terus dia masuk, dia ditusuk. Macam orang nak ambil darah nak cek. Cimanis semua kan. Cimanis tu. Macam tu je kita rasa. Tidak kata sakit macam dihiris macam tu. Tidaklah. Sebelum kita berbincang tentang manfaat bekam ni, jadi apa pantang larang sebelum berbekam? Ada yang kata jangan makan, jangan itu dan ini. Sejauh mana kebenaran faktanya? Jadi dia kira seelok-eloknya sebelum berbekam tu 2 jam atau 3 jam sebelum berbekam seeloknya makan dulu. Lepas tu nanti bila kita nak berbekam tadi kita ada tenaga lah. Baik, okey. Ini sebenarnya pertama kali juga saya tahu tentang pantang larang ataupun apa yang dinasihatkan lah. Okey, sekarang ni Fatri Haya ni kiranya wakil daripada Malaysia hari ini yang akan berbekam hari ini ya bersama dengan Encik Samsul ya. Okey, saya rasa kita boleh bergerak ke sana. Boleh. Okey, mari. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni ingin lihat berbekam secara live, kami bawakan anda. Dan kita tahu juga bekam ni adalah pilihan masing-masing dan juga ia adalah sunnah Encik, betul ya? Ya. Dan kalau kita cerita tentang faedah atau kelebihan, selalunya yang saya dengar dan kita tengok yang dikongsikan tadi, katanya badan jadi ringan lepas berbekam. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Ya betul. Biasa selepas kita berbekam ni kita rasa ringan sikit. Baik. Berasa ringan bila kita dia berbekam ni banyak manfaat dia. Jadi yang utama sekali kebanyakan orang berbekam ni dia menggunakan kaedah bekam ni untuk melegakan kesakitan, untuk mengurangkan kesakitan. Baik. Okey. Macam Fatri Haya hari ini kita akan bekam di bahagian kaki. Okey, sebenarnya berbekam kat bahagian mana yang bagus sebenarnya? Adakah satu badan ataupun ada kawasan-kawasan tertentu? Dia seluruh tubuh boleh berbekam. Okey. Cuma dia adalah kawasan yang tak boleh, tapi biasanya ramai orang berbekam di bahagian betih ni. Betis ya? Bahagian belakang pinggang. Belakang pinggang di atas belakang. Baik. Kalau yang terbaiknya satu badan lah. Elok satu badan lah buat. Okey. Dan berapa lama selalunya proses? Sebab rancangan kita di Malaysia hari ini 1 jam saja. Pasal tu kita pilih untuk buat di kaki saja hari ini ya? Ya. Okey. So, kalau biasanya kalau proses untuk satu badan dia ambil masa lebih kurang dalam 40 minit, macam 40 minit hingga 1 jam lah. Tak begitu lama lah. Tapi disebabkan bahagian kaki saja. Okey, jom kita ceritakan sedikit apakah langkah pertama yang dilakukan dan bekam apa yang kita bakal lakukan hari ini. Okey, pertama sekali saya akan buat bekam, iaitu bekam angin dahulu. Bekam angin. Tadi saya sapu alkohol swipe. Okey. Untuk kita bagi bagi kebas kat sini. Bagi kebas, so tak rasalah. Tak rasa. Okey. Dan kedua pula saya akan buat bekam angin. Apa bezanya bekam angin dengan bekam basah ya? Bekam perbezaan dia, bekam angin ni kita tak ada melakukan torehan ataupun tusukan tadi. Baik. Untuk mengeluarkan darah. Tapi untuk yang bekam basah ni
kita akan melakukan sedikit torehan untuk mengeluarkan Betul darah. okey, Fitri? Okey. Ketat sangat ke? Okey. Okey, so kita tak dengar suara Fitri daripada tadi. Jadi kita tak dengar. Okey, Fitri ya? Okey. Ini adalah bekam angin. Okey, selalunya pilihan orang ramai bekam angin ataupun bekam basah, dan kenapa? Banyak kalau kita tengok untuk ada ramai yang pilih bekam angin, ialah bagi yang takut tadilah. Cerita tadi yang takut lepas tu dia rasa macam ngeri. Dia cuba bekam kering lah. Bekam kering. Lepas tu kalau bekam basah ni banyak orang yang dia dia yang ikut sunnah, nak ikut sunnah. Jadi untuk mengeluarkan darah-darah toksik macam tu. Baik. Okey. Dan selepas ini kiranya bekam angin kita tunjukkan kepada semua penonton. Okey. Seterusnya Saya nak buat bekam darah. Ini dikatakan pen. pennya? Pen ni kita akan taruh apa? Kita akan masukkan jarum dahulu. Okey. Ada ya? Okey, jarum. kita fokus sedikit kepada penonton nak tengok ni. Ini jarum. Ini dia. Ada jarum di dalam tu. Jarum pakai buang. Mana satu customer, satu patient, satu jarum. Lepas tu terus buang dah. Terus buang pakai buang. Okey, baik. Okey, saya akan mulakan iaitu saya akan tusukkan. Saya akan buat tusukannya. Baik. Fitri, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sudah. Okey, Tuan Fitri. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kita tarik nafas. Tarik nafas. Tahan Allahumma. Okey, lepas nafas. Okey, Fitri Ayah ada rasa apa-apa tak? Biasa. Biasa. Wah, ini betul-betul nampak tenang tetapi isunya kuat Fitri Yahya. Oh, gitu saja. Okey, so dekat sini daripada cucukan pen tu nanti akan keluar darah ya? Akan keluar darah. Keluar darah sedikit demi sedikit. Biasa dalam lebih kurang dalam 5 minit ke atas darah tu akan dia tak ada penuh lah, mungkin dalam separuh cup. Oh, baik. Jadi darah tu sebenarnya adalah darah kotor ataupun bagaimana? Darah permukaan yang di bahagian permukaan kulit. Di bahagian permukaan. Dan saya difahamkan kalau saya tengok bukan saja di Malaysia. Kalau katanya bekam ni asalnya daripada negara China. Dan di di tempat-tempat lain pun banyak juga di Middle East dan sebagainya. Tetapi saya nak tahu kenapa atlet-atlet ramai sebenarnya, termasuklah dengan Michael Phelps, iaitu seorang atlet renang Olimpik pun melakukan bekam katanya. Jadi dia sebenarnya bila melakukan bekam ni dia banyak kita rasa kelegaan lah. Biasa bila atlet ni dia rasa lenguh, letih, penat, stres pada tubuh. Training yang sangat kuat. Ketat. Ya. Jadi untuk melegakan dia punya stres tu bekam sangat sesuai. Baik. Jadi tu ramai yang buat bekam ni. Lagi saya kurang lagi. Okey, kita buat lagi satu pula ya. Tahan Allahumma. Okey, lepas nafas. Baik, sebenarnya itu pertama kali saya lihat bagaimana ia dilakukan. Saya ingatkan sebenarnya dia cucuk seperti jarum. Rupanya dia sangat laju dan segitu Okey, untuk orang yang tidak pernah berbekam, kalau boleh dikongsikan kenapa berbekam ni sangat digalakkan sebenarnya? Sebab dia bagus untuk peredaran dalam darah kita. Lepas pada tu dia bagus juga untuk sistem penghadaman, untuk melegakan kesakitan. Bagi orang perempuan kadang untuk period pain boleh buat. Oh, baik. Lepas tu ada yang buat untuk irregular, period tak teratur. Jadi banyak manfaat-manfaat dia. Jadi bagi ada yang stres, stres elok. Macam tadi yang Dayah cakap tadi. Atlet pun ada buat. Ya, betul. Jadi atlet buat tu dia rasa kebaikanlah, keseronokan bila buat berbekam. Ya. Okey, dan kalau diikutkan untuk siapa yang boleh berbekam, dan okeylah soalan yang paling mudah. Siapakah mereka yang tidak boleh berbekam atau tidak dinasihatkan? Mungkin ada penyakit berisiko ataupun mungkin seperti kecil manis dan sebagainya. Macam tadilah, macam contoh yang berisiko lah. Berisiko memang tak digalakkan. Lepas tu bagi yang tubuh dia lemah, lemah, letih teramat sangat, tak boleh berbekam lah. Ada yang boleh tu bila dia ada tenaga. Kita kalau kita tak ada tenaga, kita buat juga mungkin boleh jadi pitam ke. Jadi bagi yang ada tenaga, yang tubuh dia rasa sihat, boleh buat. Boleh buat. Kalau rasa memang lemah dan tak bertenaga, tidak disarankan. Tak, dia mungkin takut boleh jadi pitam. Kita takut. Faham. Baik. Okey, sekarang ni kita nak tanya kepada Fitri Yahya. Pertama kali kita interview seseorang dalam keadaan menentang begini. Hari ini susah sikit. Okey, bagaimana? Dan juga berapa kekerapan yang seeloknya bagi untuk orang yang berbekam ni, tuan? Berbekam seelok-eloknya dalam
kita kalau bekam basah ni dalam 40 hari sekali boleh buat, atau sebulan sekali, atau 2-3 bulan sekali boleh buat. Bisa kata kalau ada keperluan dia kena buat katakan setiap 10 hari ke, itu untuk orang yang kategori mana? Dia ada kategori jenis-jenis lah yang sesuai untuk 10 hari. Boleh tengok atas lokasi tempat ini buat. Kadang ada orang tu yang macam dia kata dia sakit yang penting, lebih kerap kena buat Maaf sekali. Lagi sakit lagi kerap kena buat ke macam mana? Mungkin ada penyakit tertentu yang boleh dirawat melalui bekam? Bekam boleh, kalau untuk kerap boleh, tapi kawasan yang berbeza lah. Tapi kalau kawasan yang sama, kita berbekam. Kalau kita cerita pasal bekam darah, kawasan yang sama kita buat berulang kali, dia boleh menyebabkan kelukaan lah kawasan tu. Dari satu saya tengok ada mungkin antara fakta dan mitos juga. Dia kata kalau berbuih mungkin ada masalah penyakit. Kalau darah tu hitam ke pekat ke, mungkin ada indikator penyakit tertentu ke macam mana? Betul tidak? Itu mengikut pandangan pengamal bekam macam itulah. Okey, baik. Sebab kenapa Fetri Taya bertanya bekam begini? Fetri Taya juga memang selalu berbekam, Fetri? Betul. Betul Okey. Dan Fetri Taya sendiri merasakan manfaatnya lah ya. Okey, Fetri. Dia jadi ringan, tapi kalau saya berbekam, biasa anak isteri akan menjauhilah. Untuk hari yang pertama tu dia takut nampak merah-merah kesan bekam tu kan. Dia punya efek selepas tu lah. Dan berapa lama sebelum kesan-kesan tu hilang? Biasa dalam tempoh 2 minggu kesan dia boleh hilang lah. Okey, Fetri 2 minggu kan mereka menjauhkan diri? Sekejap je lah. 3 hari tu dah boleh nampak ni dah. Dah nampak beza lah. Saya nak bersihkan darah. Okey, mari kita doa seterusnya nak bersihkan darah pula. Okey. Begitu. Tuan, kalau terkini moden kan? Biasa kalau zaman dulu kalau kita nak berekam di kepala, dia kena cukur semua kan? Mungkin ada kaedah moden yang tak perlu lagi bercukur untuk dapatkan kita dapat berekam di kepala macam mana? Ada yang baru kan, dia ada teknologi baru, dia boleh ada mesin, dipakai mesin. Itu boleh juga digunakan. Ya, okey. Jadi apa antara penyakit yang perlu mampu dirawat dengan berkesan bila kita berbekam ni? Berbekam ni banyak manfaat macam saya cerita tadi. Dia bagus untuk melegakan kesakitan, sakit migrain, sakit kepala, sakit belakang, sakit betis, sakit pohon, sakit perut, masalah penghadaman, gastrik, macam orang perempuan period. Kita duduk Boleh. Sudah selesai. Selesai. Dan katanya ada poin-poin yang tertentu juga untuk kita bekam tu macam di bawah di bahagian situ. Okey, Fetri dah 2 dah. Charge tu nanti kita kira lain lah. Baik. Sampai duduk boleh Boleh. Kita berbincang. Kemudian juga saya nak tanya, bekam ni misalnya kalau umur kan, dinasihatkan umur berapa kanak-kanak boleh ke, ataupun yang terlalu uzur boleh ke tidak, macam mana? Mengikut garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, umur yang dicadangkan adalah 10 tahun hingga ke 65 tahun. Baik. Dan juga untuk bagi kalau umur lebih pada 65 tahun, kalau sesuai atau tubuh dia sesuai untuk dilakukan bekam, boleh. Tapi tengok kesesuaian lah. Kalau tak sesuai, tak boleh buat lah mengikut. Kalau ada yang kata, dia takut jarum-jarum ni, dia lebih selesa kalau letakkan lintah ke, atau pacat ke. Sama ke konsepnya? Macam mana? Dia pacat atau lintah ni dia konsep lain. Lain. Dia bukan macam bekam ni lah. Ini banyak poin-poin ni kan? Dia lintah, dia kaedah bekam, bukan lintah ataupun herodenterapi kan dia panggil. Itu dia menggunakan haiwan. Yang kap ni kita guna kap alat. Dia teori yang berbeza lah. Baik. Kalau saya diberi pilihan, saya pilih bekam lah daripada pacat dengan lintah. Cuba dua-dua. Ya, cuba dua-dua. Okey. Dan tentunya mungkin penonton Malaysia hari ini pun rasa macam ini rupanya berbekam menggunakan model kan, sebab siapa yang dah pernah berbekam seperti Fetri yang tahu kebaikan ataupun rasanya selepas kita rasa lebih ringan badan lepas tu. Itulah dia. Biasa saya buat 3 bulan sekali macam tu. Okey. Okey, baik. Baik, sekarang ni kita nak berehat seketika. Bukan Fetri Taya nak buat keseluruhan badan, tetapi kita nak ambil nafas dahulu. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Nifarus Hakim dan juga Cik Syamsul Farouk kerana sudi bersama kami kongsikan kebaikan bekam. Pertama kali saya bersiaran secara menyerap. Ya, saya pun rasa ini rekod biasa, rekod baru untuk Malaysia hari ini. Nanti untuk yang lebih baik kita set up kemudian. Okey, baik. Bersama kami di Malaysia untuk info seterusnya. Terima kasih.
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, tadi kita bercerita tentang berbekam ya. Sekarang ni kita nak fasa ke seterusnya iaitu tentang Showtech Mardi 2023. Jadi bersama saya Datuk Dr. Muhammad Zabawi bin Abdul, Ketua Pengarah Mardi. Selamat datang. Selamat pagi. Baik, jadi kita semua nak tahulah tentang Showtech Mardi 2023 ni, tema dan juga tujuan penganjuran Showtech ni. Silakan. Showtech Mardi ini akan kita anjurkan pada 25 hingga 27 Ogos ni. Bertempat di Maib Sedang bermula 10 pagi hingga 10 malam. Dan tema kita pada tahun ini adalah Peneraju Inovasi Agro Makanan. Dan tujuan kita mengadakan ini adalah untuk menyebarkan teknologi-teknologi Mardi yang telah kita bangunkan. Dan juga kita nak melihat kepada memberi kesedaran kepada pemain-pemain industri tentang adanya teknologi yang boleh kita gunakan untuk membangunkan pertanian negara. Dan juga kita jadikan satu platform untuk bertukar-tukar maklumat antara pemain industri, petani, penternak dengan penyidik-penyidik di Mardi. Baik. Jadi kalau anda lihat di skrin sekarang, ini adalah posternya tentang Showtech Mardi. Dan kita nak tahu juga bagaimana program ini dapat mengukuhkan sektor pertanian negara, Datuk? Kita dapat melalui pameran ini kita dah mempamerkan berbagai-bagai teknologi dan kita mengharapkan teknologi ini dapat digunakan oleh petani-petani kita, peternak-peternak kita. Dan yang lebih menarik lagi dengan adanya teknologi moden yang berkaitan dengan IoT, IR 4.0. Jadi kita dapat menarik golongan-golongan muda untuk bersama-sama kita dalam memperkukuhkan sektor pertanian negara. Di samping itu juga kita cuba untuk menunjukkan kepada orang bahawa kita ada teknologi yang boleh kita komersialkan kepada usahawan-usahawan yang nak membangunkan dia punya produk sendirilah. Baik, katanya lebih daripada 300 teknologi dan inovasi pertanian. Dan kita nak tahu apakah kluster-kluster utama dalam bidang pendidikan yang diberi fokus dalam pameran kali ini? Kali ini kita memfokus kepada kluster tanaman, ternakan, teknologi makanan, mekanisasi dan juga pengkomersialan teknologi. Dan kita ada satu kluster yang agak istimewa iaitu agrotourism. Jadi macam sektor tanaman kita fokus kepada padi, buah-buahan, tanaman-tanaman industri seperti kelapa, kopi dan juga sayur-sayuran. Wow, menarik ya. So, agrotourism namanya? Ya, agrotourism. Agrotourism. Jadi kalau saya lihat tadi nampak macam ada pelbagai aktiviti. Jadi antara aktiviti-aktiviti sampingan dan tarikan-tarikan lain yang boleh diikuti oleh pengunjung sepanjang berlangsung di program ni. Datuk mungkin boleh kongsikan. Okey, di samping kita ada pameran di dalam Dewan, kita ada aktiviti sampingan, kita ada Planet Vintage. Kita ada Durian Fiesta. Mungkin makan durian banyak-banyak. Saya paling suka yang tu. Kita ada jualan daripada usahawan-usahawan kita. Dan kita ada yang menarik juga, kita ada hot air balloon. Oh, ada ya? Yang menarik. Dan kali ini juga kita ada kelainan sedikit, kita adakan pameran di ladang itu sendiri. Kita ada tanaman bawang, kita ada tanaman kobis bulat, kita tanaman jagung, kobis Cina, dan kita juga ada pameran ternakan di ladang. Dan yang paling menarik, kita ada pameran tentang tanaman kobis bunga di tanah rendah. Baik. Oh, maksudnya kiranya pengunjung dapat tengok secara langsung tanaman dibuat di situ. Ya, betul. Wow, menarik ya. So, mungkin selama ni tak tahu, pernah dengar aja kan. Itu yang antara yang menarik lah. Jadi bagaimana agaknya bagi Datuk melihat peranan Mardi dalam pembangunan pertanian negara pada masa hadapan? Kita akan teruskan usaha kita untuk membangunkan teknologi baru, inovasi baru. Dan apa yang penting, kita cuba mewujudkan teknologi yang boleh kita gunakan secepat mungkin. Sebab itu saya menggunakan pendekatan low hanging fruit. Yang mana peluang kita dapat cipta teknologi yang boleh digunakan dalam masa singkat, kita akan usahakan seberapa boleh. Jadi dari sini secara langsung kita dapat menengahkan ataupun mempercepatkan proses kemajuan dalam bidang pertanian itu sendiri. Baik, maksudnya jangka pendek tu maksud kita boleh nampak hasil dalam waktu terdekat lah. Betul. Oh, okey, baik. Jadi apakah mungkin harapan Datuk kalau dalam bercakap tentang Showtech Mardi 2023 ni? Ya, pertama sekali saya mengharapkan dengan ada pamerannya memberi manfaat kepada seluruh petani-petani, penternak dan juga usahawan makanan. Yang kedua, saya mengharapkan orang akan melihat adanya sumbangan Mardi kepada sektor pertanian negara. Yang selama ini Mardi ditubuhkan lebih 54 tahun, sumbangan Mardi kepada pertanian negara. Dan yang paling penting, kita ingin melihat
majunya sektor pertahanan negara itu dengan menggunakan teknologi Mardi. Itulah harapan saya hasil daripada Showtech yang kita akan laksanakan nanti. Ya benar. Sebenarnya bila cakap tentang inovasi dan teknologi, seiring dengan sekarang ini permintaan sekarang dan juga Mardi membawakannya atau mengetengahkannya. Saya rasa itu idea yang sangat hebat lah ya. Dan selain daripada Showtech Mardi, katanya Mardi memang berusaha keras ya untuk diterima orang ramai dengan idea-ideanya. Jadi mungkin ada program-program lain yang diatur oleh Mardi sepanjang tahun ini selain daripada Showtech. Betul. Betul, kita lihat memang sumbangan Mardi kepada negara cukup besar. Mardi memberi makan kepada negara, yang mana Mardi mewujudkan 53 varieti padi yang mana digunakan oleh semua petani di Malaysia. Dan apa yang kita dapat lihat, kita ada pelancaran baru-baru ni, pelancaran klon kopi baru. Klon kopi? Kopi yang boleh digunakan oleh petani kita. Kemudian kita ada juga 2 minggu lepas kita ada melancarkan kelapa hybrid baru Mardi. 4 jenis kelapa. Maleka, Mailek, Karina, Karini. Itu namanya. Oh, nama seperti filem Bollywood. Ya. Dan kita juga insya-Allah pada Disember akan datang kita akan lancarkan varieti nenas baru Mardi. Masya Allah. Wow, maksudnya Mardi ni memang sentiasa dengan program-program yang luar biasa ya, hybrid kelapa, klon kopi dan banyak lagi sebenarnya. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk datang ke Showtech Mardi 2023. Jadi Datuk mungkin terakhir sekali akan berlangsung pada 25 hingga 27 Ogos. Betul-betul ya. Datang ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan semua. Di mana tu Datuk sekali lagi? Di Maib Serdang. Baik, anda boleh lihat di poster ni. Jadi jangan lepaskan peluang 25 hingga 27 Ogos 2023 untuk Showtech Mardi 2023. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Datuk sekalian sudi bersama dengan kami di sini. Terima kasih. Jadi nanti insya-Allah lah kita jumpa di sana ya. Okey. Baik. Jadi kepada anda semua kita akan berehat sebentar sebab sebentar lagi Fatri Haya akan bersama saya berkongsi lagi di dalam Malaysia hari ini. Okey, kembali semula di Malaysia. Kita yang ria hari ini. Ya. Sebelum kita nak makan bubur pisang melati. Oh, iya ke? Kita kongsi dulu info-info di akhbar untuk hari ini. Ya. Dan saya kalau diutusan saya terkejut juga sebab dikatakan 70% tolak tawaran TVET. Pelajar yang diberi allowance bulanan, kursus percuma bagi mereka yang pelajar yang kurang mahir tapi yang mahir tapi mereka tak berminat. Itu membimbangkan dan perlukan kajian mendalam sebab kenapa ramai yang tolak untuk sama pengajian. Baik, itu daripada utusan Malaysia ya. Saya nak bacakan sedikit daripada Cosmo. Tetapi bukan di muka surat hadapan, saya nak pilih di dalam sebenarnya. Iaitu tentang kes Nahaz Elmina. Iaitu ini, boleh saksikan. Semua barang kes Nahaz Elmina dibawa ke hangar untuk dianalisis. Jadi 10 pakar Amerika Syarikat mulakan siasatan. Jadi anda boleh lihat bagaimana agaknya serpihan-serpihan yang ditemui di lokasi Nahaz sebelum dikumpulkan dan dibawa ke hangar untuk dianalisis. Jadi kita sama-sama saksikan dan juga mendengar ataupun cakna tentang apakah yang bakal mereka jumpai. Ya. Okay, esok penting kita nak bincang isu yang panas ni. Bilik sewa yang harganya melampau. Saya tengok ada bilik tu macam saiz kuburan je, tapi harganya ratusan ringgit. Betul. Saya juga ada tengok di perkongsian ya. Katanya katil di sebelah tu betul-betul singki. Ya, ada. Maksudnya itu bukan bilik pun sebenarnya. Ini adalah dilema untuk anak-anak muda yang nak bilik tu memang ada 4 bilik je tapi dia buat kubikul-kubikul sampai jadi 16 bilik. Memang panas. Okey. Dan sebagai penghujung, terimalah untuk anda lagu yang popular era sempohan, Persembahan Melati. Inilah lagunya Pak Balik Pak untuk memori bersama di Malaysia. Silakan. Sehari dua masih pening kepala memikirkan